lagi kita di channel Cikgu Nia AC. Baik, kali ini kita akan berkongsi video berkaitan dengan sejarah tingkatan 2. Tajuknya Bab 7 Kesultanan Melayu, Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Dalam bab 7 ada 2 subtajuk kecil. Untuk video kali ini kita akan tengok yang pertama, iaitu 7.1 Pengasasan Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Untuk pengenalan, Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor sebenarnya merupakan legasi daripada 2 kesultanan. Yang pertama adalah Kesultanan Melayu Melaka, iaitu bagi negeri Pahang dan juga negeri Perak. Sementara untuk legasi Kesultanan Johor Riau, dia adalah dari Kesultanan Terengganu dan juga Kesultanan Selangor. Gabungan keempat-empat kesultanan ini merupakan kesinambungan daripada Kesultanan Melayu Melaka dan juga Kesultanan Johor Riau dan membentuk negeri Melayu yang berdaulat. Dalam tajuk 7.1 ini terdapat tajuk-tajuk kecil yang lain. Yang pertama adalah Kesultanan Pahang, yang kedua Kesultanan Perak, yang ketiga Kesultanan Terengganu dan yang terakhir tajuk yang akan kita tengok adalah Kesultanan Selangor. Kita akan tengok tajuk yang pertama, Kesultanan Pahang. Kesultanan Pahang diasaskan oleh keluarga diraja Kesultanan Melayu Melaka, di mana pada ketika itu Pahang merupakan wilayah naungan Kesultanan Melayu Melaka dan di bawah jagaan pembesar Seri Bijadin Raja yang merupakan wakil bagi mentadbir negeri Pahang. Kemudian, Sultan Mansur Shah menghantar puteranya ke Pahang, iaitu Raja Muhammad, bagi ditabarkan sebagai Sultan di Pahang. Raja Muhammad diiringi oleh golongan bangsawan Melaka, iaitu Bendahara, Penghulu Bendahari, Temanggung, Hulu Balang Besar dan juga pengikut-pengikutnya untuk ke Pahang. Apabila Raja Muhammad telah berangkat ke Pahang, Raja Muhammad mengasaskan Kesultanan Pahang pada 1470 dengan gelaran Sultan Muhammad Shah. Sultan Muhammad Shah telah mendirikan pusat pemerintahan di Pekan. Baik, ini adalah peta Pahang dan ini adalah kedudukan Pekan, di mana Pekan adalah berdekatan dengan Sungai Pahang. Wilayahnya meliputi Sedili besar sehinggalah ke Terengganu. Sementara untuk Sultan Abdul Jamil Shah merupakan Sultan Pahang yang ketiga yang memerintah dari 1495 sehingga 1512, merupakan antara Sultan Pahang yang masyhur. Baginda telah mengekalkan hubungan harmoni dengan Kesultanan Melayu Melaka dan berjaya mempertahankan Pahang dari serangan Siam dengan bantuan Kesultanan Melayu Melaka. Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah yang memerintah pada 1592 sehingga 1614 tidak meninggalkan waris kerana Raja Muda Abdullah telah mangkat. Keadaan ini menyebabkan Kesultanan Johor Riau memerintah Pahang dari 1614 sehingga 1884. Dan wilayah ini dipegang oleh Bendahara Johor.
Kemudian keluarga Bendahara Johor telah mengasaskan Kesultanan Pahang yang baharu, di mana pada ketika itu adalah Bendahara Siwa Raja Wan Ahmad. Bendahara Siwa Raja Wan Ahmad telah ditabarkan pada 12 Disember 1884 dengan gelaran Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah. Ini adalah gambar baginda. Dengan penggunaan gelaran tersebut, maka bermulalah Kesultanan Pahang baharu. Tajuk yang kedua yang akan kita tengok adalah Kesultanan Perak. Bagi Kesultanan Perak, diasaskan oleh keluarga Diraja Kesultanan Melayu Melaka. Pada ketika itu, Perak merupakan naungan Kesultanan Melayu Melaka dan Perak lahir selepas berakhirnya Kesultanan Melayu Melaka. Baik, apa yang berlaku adalah Sultan Mahmud Shah telah meninggalkan Melaka selepas berundur dari Melaka. Kemudian Sultan Mahmud Shah bersemayam di Kampar. Pada ketika itu, pembesar dari Perak iaitu Tun Saban dan Nahkotam Kasim telah pergi ke Kampar dan menjemput Raja Muzaffar Shah untuk berangkat ke Perak. Raja Muzaffar Shah berangkat bersama-sama dengan alat kebesaran iaitu pedang curasi manjakini, keris, cap mohor, nobat serta surat ciri. Raja Muzaffar telah mengasaskan Kesultanan Perak pada 1528 dengan gelaran Sultan Muzaffar Shah. Baginda telah mendirikan pusat pemerintahan di Tanah Abang dan sehinggalah kekini keturunan baginda mewarisi takhta di negeri Perak. Sultan Iskandar Zulkarnain iaitu Sultan Perak ke-15 yang memerintah pada 1752 sehingga 1765 telah memperkenalkan Undang-Undang 99 Perak dan sehingga kini undang-undang ini masih digunakan. Tajuk yang ketiga yang akan kita tengok adalah Kesultanan Terengganu. Bagi Kesultanan Terengganu telah diasaskan oleh keluarga dari Susu Galuh Bendahara Johor Riau, di mana pada ketika itu Terengganu merupakan naungan Kesultanan Johor Riau. Pada 1708, Sultan Abdul Jalil telah menganugerahkan Terengganu kepada Tun Zainal Abidin, di mana Tun Zainal Abidin merupakan putera Tun Habib Abdul Majid yang juga merupakan putera angkat Raja Patani yang digelar Nang Chayam, iaitu Raja Kuning. Raja Patani telah menyediakan kelengkapan bagi menabahkan Tun Zainal Abidin, di mana seramai 80 orang keluarga Patani termasuklah Kadir Wan Imam Mahmud dan Cik Buang yang merupakan tokoh agama bersama dengan alat kebesaran seperti keris diraja dan juga keris panjang Nang Chayam. Pada 1708, Tun Zainal Abidin telah mengasaskan Kesultanan Terengganu dengan gelaran Sultan Zainal Abidin I. Pusat pemerintahan pada ketika itu adalah di Tanjung Batu, meliputi wilayah Kemaman sehinggalah ke Besut. Baik, ini merupakan peta Terengganu di mana pusat pemerintahannya adalah di Tanjung Baru. Sultan Zainal Abidin III yang memerintah pada 1881 sehingga 1918 merupakan antara sultan yang masyhur telah membawa pemodenan iaitu mengubah undang-undang tubuh yang juga dikenali sebagai undang-undang bagi diri kerajaan
Terengganu. Baik, ini adalah gambar baginda Sultan Zainal Abidin III. Okay, seterusnya, selain daripada memperkenalkan undang-undang baharu, Sultan Zainal Abidin III juga memperkemas sistem sukat dan timbang, menubuhkan mahkamah syariah dan juga pasukan polis, serta membina Istana Mazia yang merupakan istana rasmi sehingga ke hari ini. Tajuk yang terakhir adalah Kesultanan Selangor, di mana diasaskan oleh keluarga Diraja Bugis dalam Kesultanan Johor Riau. Selangor merupakan naungan Kesultanan Johor Riau. Namun, pada abad ke-18, masyarakat Bugis semakin ramai menetap di Selangor. Keadaan ini menyebabkan pada ketika itu Daeng Celak yang berketurunan Bugis merupakan yang di-Pertuan Muda Kesultanan Johor Riau. Raja Lumuh iaitu putera Daeng Celak telah mendapatkan pengiktirafan daripada Sultan Perak iaitu Sultan Mahmud Shah. Raja Lumuh telah ditabarkan oleh Sultan Mahmud Shah sebagai Sultan Selangor dan diberikan anugerah Nobat dan Cok Mohor. Ini bermakna Raja Lumuh mengasaskan Kesultanan Selangor pada 1766 dengan gelaran Sultan Salehuddin Shah. Pusat pemerintahan adalah di Kuala Selangor dan keturunan Sultan Salehuddin Shah mewarisi takhta sehingga ke hari ini. Ini adalah peta Selangor dan kedudukan pusat pemerintahan Kuala Selangor yang berdekatan dengan Sungai Selangor. Seterusnya, Sultan Alaiddin Sulaiman Shah yang memerintah pada 1898 sehingga 1938 merupakan antara sultan yang masyhur. Baginda telah membina jalan raya dan landasan kereta api dan pada ketika itu banyak kedai dan rumah dibina terutamanya di kawasan Kuala Lumpur dan juga Kelang. Disebabkan kebijaksanaan Sultan Alaiddin Sulaiman Shah, rakyat telah mengadakan sambutan keramaian Jubli Emas di Kelang apabila genap 40 tahun pemerintahan baginda. Sebagai rumusan, pengasasan PPTS iaitu Pahang, Perak, Terengganu dan juga Kesultanan Selangor telah meneruskan tradisi Kesultanan Melayu Melaka, di mana tradisi ini kekal bertahan sehingga kini dan disesuaikan dengan corak pemerintahan baharu. Baik, cikgu rasa setakat ini saja perkongsian video pada kali ini. Jangan lupa untuk kongsi dengan rakan-rakan Anda. Semoga dapat membantu Anda untuk membuat ulang kaji. Bye!